Saya jemput Rasa. Terima kasih Tan Sri Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa yang melibatkan Jabatan Perdana Menteri. Perkara yang pertama yang saya nak sebutkan pada petang ini adalah berkenaan dengan maksud perkalaan 1 Parlimen Malaysia. Saya nampak peruntukan yang diberikan adalah 168 juta berbanding dengan 166 juta pada belanjawan sebelumnya. Nampak lebih kurang. Jadi saya nak tanya, apakah Akta Perkhidmatan Parlimen? Bilakah akta ini akan dilaksanakan? Saya percaya Tan Sri Pengerusi sendiri cukup menantikan adanya pelaksanaan akta ini, dan sebelum tu memang dia perlu melalui proses IUU dan diwatakan menjadi undang-undang. Jadi saya nak tanya kepada JPM, bilakah Akta Perkhidmatan Parlimen ini akan mula dilaksanakan? Perkara kedua, bawa maksud perkalaan ini juga, saya mohon cadangkan kepada Tan Sri Speaker, kebetulan petang ni Tan Sri ada, berkenaan dengan cuti Deepawali. Rakyat Malaysia akan menyambut Deepawali pada 12 November, hari Minggu ni. Hari Isnin, cuti umum. Biasalah kalau perayaan pada hari Ahad, hari Isninnya cuti umum. Tetapi pada hari Selasa, 14 November, kita akan balik kembali untuk bersidang di sini. Saya mohon pertimbangan daripada Tan Sri Speaker. Kalau boleh pada tahun-tahun akan datang, apabila menyediakan takwin tahunan Parlimen, kalau boleh, kalau kesnya lebih kurang macam ni, hari Selasa tu kita lapangkan. Sebab di sekolah pun cuti sekolah. Dan cuti sekolah bukan setakat SJKT sahaja, tapi semua sekolah di bawah KPM, hari Selasa 14 November pun cuti umum. Jadi saya mohon supaya kita boleh selaraskan, sebab saya rasa ini Deepawali ini perayaan yang utama di negara kita, dan di bawah konsep Malaysia Madani sama-sama kita kemukakan. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker. Seterusnya di bawah maksud bekalan 1 juga, di bawah putiran 020200 emolumen kaki tangan kontrak dinaikkan daripada 3.6 juta kepada 4.2 juta. Saya nak tanya, dengan adanya putiran ni 4.2 juta diperuntukkan, maknanya masih ramai lagi kaki tangan Parlimen tu, kaki tangan kontrak. Kenapa mereka tak boleh diserapkan menjadi kaki tangan tetap? Jadi saya mohon penjelasan. Seterusnya di bawah maksud pembangunan JPM, putiran 93500 projek khas sebanyak 500 juta diperuntukkan. Berbanding dengan belanjawan sebelum ni kosong, kenapa tiba-tiba ada 500 juta untuk projek khas? Dan projek khas ni skopnya apa? Sebab setakat projek khas ni skopnya cukup luas. Rakyat nak tahu apakah jenis-jenis projek yang diklasifikasikan di bawah tajuk ini, dan adakah Parlimen rasa akan mendapat imbuhan daripada sebahagian daripada projek yang akan dilaksanakan ini. Seterusnya putiran 94000 di bawah tajuk perkhidmatan kerajaan digital. Kalau kita tengok pada belanjawan sebelum ni, sebanyak 862 juta diperuntukkan. Pada belanjawan kali ini, sebanyak 635 juta diperuntukkan, iaitu pengurangan lebih 230 juta. Saya nak tanya, kenapa ada pengurangan? Sebab pendigitalan adalah satu proses yang perlu diberikan perhatian, keutamaan pada ketika ini. Apakah pengurangan ini disebabkan semua agensi yang terlibat telah pun melalui proses pendigitalan? Maknanya setakat 600 lebih itu cukuplah. Dan selepas ini tak ada lagi proses pendigitalan untuk agensi-agensi yang terbabit. Seterusnya di bawah putiran 97000, iaitu di bawah tajuk Dana Mudah Cara Infrastruktur. Kalau pada tahun sebelum ni 247 juta, kali ini hanya 10 juta diperuntukkan. Saya nak tanya, kenapa ada pengurangan sebegini? Sebab kalau kita tengok, jumlah anggaran harga projek keseluruhan adalah 5 bilion. Jadi kenapa tahun depan hanya 10 juta? Mohon penjelasan daripada pihak JPM, sebab ia nampak sangat skopnya jauh berbeza dengan belanjawan sebelum ni. Dan seterusnya di bawah putiran 00101, iaitu Majlis Keselamatan Negara. Kita tahu MKN ni antara agensi atau entiti yang sangat mustahak dalam negara kita. Kalau kita lihat pada tahun 2022, belanja sebenar yang dibelanjakan adalah 23 juta. Pada belanjawan 2023, ia adalah peruntukan 22 juta. Dan kali ini belanjawan 2024 sebanyak 296 juta. Satu lonjakan lebih 10 kali. Saya menyambut baik sekiranya ada keperluan
untuk kita melonjakkan peruntukan pembangunan ini. Cuma saya nak tanya, apakah jenis pembangunan yang terlibat? Dia mungkin melibatkan pembinaan kompleks dan sebagainya. Dan saya nak tanya juga, apakah justifikasi tertiba kalau kita tengok 2 tahun sebelumnya setakat 22-23 juta, tiba-tiba naik kepada hampir 300 juta. Apakah kita menghadapi satu ancaman keselamatan daripada anasir-anasir luar ataupun dalam? Saya mohon penjelasan daripada Jabatan Perdana Menteri. Jadi sekian, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Baik, terima kasih Rasa.